Buletin Didik 17 April bersama saya Tarushuddin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Chidin melahirkan rasa sedih dan terkejut dengan tindakan sebuah sekolah yang mengeluarkan panduan pemilihan aktiviti sukan murid mengikut kaum. Menurut Datuk Dr. Razzie, tindakan itu bertentangan dengan matlamat dan asas pelaksanaan program sukan di sekolah. Menerusi satu kenyataan di laman Facebooknya, beliau memberi jaminan bahawa tindakan segera dan sewajarnya telah diambil oleh Kementerian Pendidikan KPM. Sambil menyarankan supaya anak-anak bermain bersama tanpa mengira siapa mereka, Datuk Dr. Razzie berharap supaya semua pihak sedar bahawa sukan adalah satu medium pengukuhan perpaduan yang amat berkesan. Katanya dalam bersukan, semua ahli pasukan akan berikhtiar sehabis baik untuk memperoleh kemenangan tanpa mengira kaum. Ini termasuk juga kepada penonton. Beliau yang turut menyertakan beberapa keping gambar yang pernah menjadi nostalgia kepada kita, antaranya kehebatan pasukan bola sepak negara yang layak ke sukan Olimpik pada tahun 1972 dan 1980, pasukan hoki kebangsaan yang menduduki tempat keempat Piala Dunia 1975 dan pasukan badminton negara menjuarai Piala Thomas 1992 berkata bahawa kejayaan itu dibentuk atas semangat perpaduan utuh satu pasukan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang berusaha untuk memastikan lebih 500,000 guru di seluruh negara disenaraikan sebagai penerima vaksin COVID-19 bagi fasa kedua. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Han Sung berkata, sebanyak 10% daripada jumlah guru itu sudah menerima suntikan vaksin pada fasa pertama ketika ini. Menurut Datuk Dr. Mah, KPM sedang berusaha untuk mendapatkan persetujuan jawatankuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia bagi memastikan agar semua guru dimasukkan sebagai penerima pada fasa kedua. Sebelum ini, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin mengumumkan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula 19 April ini. Keutamaan diberikan kepada warga emas, orang kurang upaya OKU dan kumpulan yang mempunyai penyakit kronik. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan akan memastikan operasi sekolah di negeri yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP seperti di Kelantan akan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Han Sung, buat masa ini sekolah masih belum ditutup, namun keselamatan dan kesihatan pelajar menjadi keutamaan. Jelas Datuk Dr. Mah perlu ada mekanisme untuk mencari keseimbangan dalam pembelajaran ketika pandemik COVID-19. Tambah beliau, kenyataan daripada Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba sebelum ini jelas menyatakan cara SOP perihal pengoperasian sekolah. Pihaknya percaya jika semua pihak mengikuti SOP yang ditetapkan, pengoperasian sekolah tidak akan menghadapi masalah. Jelas beliau lagi, penutupan kembali sekolah selepas hampir setahun tidak beroperasi boleh mengakibatkan pembelajaran terjejas, terutama untuk subjek-subjek tertentu seperti matematik dan sains. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau RT mengikut kes seharian di seluruh negara terus menunjukkan trend peningkatan apabila RT 1.18 direkodkan semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Terengganu mencatatkan kadar kebolehjangkitan RT 1.34 iaitu yang paling tinggi berbanding negeri lain. Dalam hantaran di Facebook rasminya, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan pecahan RT antara negeri yang mempunyai kadar kebolehjangkitan tinggi selain Terengganu ialah Kelantan 1.30, Sarawak 1.28, Kuala Lumpur 1.22 dan Putrajaya 1.19. Manakala RT bagi Selangor, Pulau Pinang, Johor, Melaka, Perak Negeri Sembilan, Kedah dan Pahang adalah seperti tertera. Berdasarkan paparan grafik di laman Facebook Tan Sri Dr. Nur Hisham, trend peningkatan RT mula dikesan sejak Ahad lalu dengan 1.06 direkodkan sebelum meningkat sehingga 1.18 semalam. Nilai terendah RT pernah direkodkan di negara ini ialah 0.81 iaitu pada 3 Mac lalu.
Sementara itu, gara-gara melanggar prosedur operasi standard SOP bagi tujuan mencegah COVID-19, Bazar Ramadan Tok Adis di Kuala Ibai, Kuala Terengganu diarah tutup selama 14 hari sehingga 30 April ini. Seluruh kawasan itu kini dikuarantin. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Dr. Nur Azimi, perintah penutupan itu dikeluarkan jam 8 malam semalam selepas semakan mendapati bazar terbabit tidak mematuhi SOP ditetapkan. Notis penutupan dikeluarkan mengikut Seksyen 18-1-F Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Nasihat oleh Pegawai Penguatkuasa Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT supaya penganjur, peniaga dan pengunjung Bazar Ramadan mematuhi SOP tidak diendahkan. Tambah Dr. Nur Azimi, antara isu utama yang membawa kepada penutupan bazar itu ialah ketiadaan penjarakan fizikal dan tiada petugas mengawal kemasukan pengunjung. Terengganu catat 3,593 kes positif COVID-19 setakat semalam dan 3,544 kes pulih. Menyemarakkan lagi bulan Ramadan ini, pelbagai aktiviti disusun pihak sekolah untuk para pelajar. Antaranya Sekolah Kebangsaan Bandar T6 Kluang Johor yang menyambut bulan mulia ini dengan pelancaran program Ihya Ramadan. Ketibaan bulan Ramadan tahun ini ditunggu-tunggu murid SK Bandar T6 Kluang selepas tidak dapat meraihkannya bersama-sama tahun lalu. Justru bagi mendidik murid sekolah rendah menghayati bulan Ramadan, pelbagai aktiviti disusun oleh Panitia Pendidikan Islam bagi memeriahkan lagi sambutan program Ihya Ramadan yang dijalankan mengikut SOP ditetapkan. Majlis pelancarannya berlangsung pada 11 April lalu, dimulakan dengan penerangan ringkas dari Guru Besar Abdul Razak Abu Bakar dan turut diisi dengan nyanyian lagu nasyid oleh murid. Saya menyokong dan sangat berbangga dengan segala usaha yang telah dilakukan. Semoga segala usaha yang telah dilakukan ini akan memberikan impak yang baik terhadap kemenjadian murid Sekolah Kebangsaan Bandar T6. Program-program sepanjang bulan Ramadan antaranya ialah buku Halwa Ramadan, di mana di dalamnya mengandungi info-info yang sangat menarik tentang Ramadan dan ada juga pertandingan-pertandingan, kuis, silang kata dan banyak lagi. Program Ihya Ramadan ini akan berlangsung sehingga minggu ketiga Ramadan. Setiap hari Khamis diadakan tazkirah ringkas selama 15 minit oleh ustaz dan ustazah sekolah sebelum memulakan sesi pembelajaran. SK Bandar T6 Kluang turut menjadi tuan rumah pertandingan mewarna Minggu Anti Dadah Peringkat Negeri Johor yang diadakan dalam bulan Ramadan. Murid terlibat akan mewarna di sekolah masing-masing sebelum pemenang diumumkan nanti. Antara program lain ialah kuis, nyanyian nasyid secara solo dan pertandingan sajak di mana ia dijalankan secara dalam talian. Walaupun saya tidak berbakat di dalam pertandingan tadarus Al-Quran, tetapi saya berbakat di dalam pertandingan nasyid. Saya sangat berpuas hati terhadap program ini. Perasaan saya sangatlah gembira kerana pihak sekolah telah mengadakan banyak aktiviti dan pertandingan menarik sepertinya nasyid, tadarus Al-Quran, menjawab soalan dalam buku Ihya Ramadan dan sebagainya. Walaupun pada masa saya rasa sangat keletihan dan kehausan, tetapi aktiviti itu sangatlah menyeluruhkan. Di sini terdapat pelbagai pertandingan seperti kuis, nasyid dan sebagainya. Saya tidak seberapa pandai menjawab soalan kuis ini, tapi saya berbakat dalam pertandingan nasyid. Saya sangat gembira kerana dapat menyertai pertandingan itu. Sekian, terima kasih. Program ini antara lain mewujudkan suasana keakraban, kemesraan dan seronok beramal ibadat dalam bulan Ramadan. Mendidik si cilik untuk berpuasa di bulan Ramadan pastinya mempunyai cabaran berbeza. Apatah lagi dalam norma baharu ketika ini, pastinya pelbagai ragam dan emosi ditunjukkan mereka. Namun inilah antara memori yang akan menjadi kenangan manis ibu bapa dalam mendidik anak-anak menunaikan rukun Islam ketiga ini. Bagi murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 2, Muhammad Ammar Lutfi Abdul Fattah, dia masih tidak berpuasa penuh. Kelitah Ammar bila ditanya pengalamannya berpuasa bulan Ramadan ini juga mencuit hati. Puasa tak hari ini? Tak. Kenapa tak puasa? Sebab Amma takut Amma tak larat dengan Amma takut Amma tak Amma takut Amma pingsan. Awak bekal tak pergi sekolah?
Tak, sebab nanti kawan-kawan kalau kawan-kawan nampak Amma makan nanti Amma malu. Terdapat pelbagai cara untuk melatih si cilik berpuasa dan pasti ianya berbeza bagi setiap ibu bapa. Menurut Liliana Abu Zaid, memandangkan tahun ini adalah tahun pertama bagi Muhammad Amal Lutfi, mereka tidak terlalu memaksa, sebaliknya menggalakkan dia untuk cuba berpuasa selama setengah hari, setidaknya sehingga pukul 12 atau 1 tengah hari. Kalau dia betul-betul tak larat, kita orang bagi dia buka puasa lah. I memang tak offer dia apa-apa. Cuma husband lah dia kata kalau dia puasa penuh, dia akan belikan toys untuk Amal lah. Mungkin cara itulah kita dapat psycho budak-budak kan untuk cuba puasa penuh. Dia turut menasihati ibu bapa di luar sana untuk melatih anak-anak berpuasa mengikut kemampuan mereka kerana setiap anak adalah berbeza. Ibu bapa juga harus memberi galakan yang berterusan supaya anak-anak lebih bersemangat ingin belajar berpuasa. Senaman apakah yang sesuai di bulan Ramadan? Yang pertama adalah senaman ringan. Intensitinya di antara 50 hingga ke 60%. Aktiviti yang boleh dilakukan adalah berjalan pantas, jogging secara perlahan. Masa yang diperlukan adalah di antara 20 hingga ke 30 minit bergantung kepada individu. Baik. Waktu bilakah yang sesuai untuk melakukan senaman ini? Waktu yang sesuai, yang pertama adalah 1 jam sebelum berbuka puasa. Yang kedua, setelah selesai berbuka puasa, namun hanya minum air dan kuih yang sedikit sahaja. Dan juga boleh dilakukan senaman ini selepas 60 hingga 90 minit berbuka, iaitu selepas kita makan. Kenapa kita perlu elakkan senaman yang berat? Kerana sewaktu berpuasa, badan kita kekurangan air. Jadi risiko untuk mengalami dehidrasi adalah sangat tinggi. Dan juga seseorang itu boleh pingsan. Namun bagi seseorang yang ada sejarah penyakit jantung, risikonya adalah sangat tinggi dan berbahaya. Bila disebut butik, pastinya sinonim dengan premis jualan pakaian yang mahal atau berjenama. Namun butik Kasih di kampus Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, semua pakaian baharu berjenama maupun pakaian terpakai berkualiti ditawarkan secara percuma kepada golongan yang memerlukan. Sejak beroperasi pada 2018, butik Kasih Inisiatif Bahagian Endowment dan Wakaf UNIMAS ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Tampil dengan slogan orang yang paling bahagia ialah orang yang suka membahagiakan orang lain, ia menyediakan platform kepada orang ramai berkongsi rezeki. Pakaian baharu atau terpakai disumbangkan dermawan dari sekitar Kuching dan Kota Samarahan selain daripada kaki tangan dan penuntut UNIMAS. Butik Kasih memastikan hanya pakaian yang masih elok dan berkualiti ditawarkan. Sebab tu hantarlah pakaian-pakaian dan keperluan yang lebih, yang masih elok, yang masih baru dan juga masih cantiklah, berkualiti. Dan sebagai manfaatnya supaya mudah-mudahan pahala yang direbut, peluang yang direbut oleh pihak penderma ini sampai di dunia dan juga akhirat, insya-Allah. So, seperti yang kita tahu, tidak semua para pelajar dapat memiliki pakaian yang berbeza. So, selain itu, bagi pelajar yang datang dari luar kawasan, yang jauh datang ke UNIMAS, mereka juga dapat mengurangkan perbelanjaan membeli pakaian. Penerima barangan butik Kasih termasuk pekerja, penduduk sekitar serta pelajar yang kurang berkemampuan. Situasi PKP memerlukan pihak pengurusan mengubah cara operasi, termasuk sumbangan diagihkan terus kepada golongan sasar. Sumbangan kupon pembelian makanan juga digalakkan bagi memudahkan golongan asnaf mendapatkan barangan keperluan mereka. Bagi memperkasa ekonomi golongan B40, ibu tunggal, asnaf dan mu'alaf, pelbagai inisiatif dianjurkan terutama sepanjang Ramadan. Usaha berkenaan bukan hanya terletak di bahu kerajaan, malah banyak pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO boleh menyumbang idea dan tenaga.
Baru-baru ini, Brigade Bakti Malaysia bersama gabungan Badan Bukan Kerajaan NGO Selangor dan Perkim Daerah Kelang menganjurkan bengkel biskut raya yang dirasmikan bersama oleh pengerusi gabungan NGO Selangor, Datuk Nazilah Idris. Bengkel berkenaan diurus oleh tenaga pengajar yang berpengalaman menyajikan 4 jenis biskut, termasuk biskut samprit untuk peserta mempelajarinya. 20 peserta terlibat dalam bengkel itu bagi menjana pendapatan sepanjang Ramadan. Kita ada perancangan untuk tahun 2021 hingga 2023 yang tujuan yang sama untuk membangunkan potensi diri dan membantu mereka untuk berdikari, hidup berdikari. Di samping itu, kita juga meminta bantuan daripada pihak luar, membantu dari segi keuangan, dari segi tenaga, kemahiran dan sebagainya untuk kita gerakkan aktiviti ini. Bukan sahaja dari segi masakan, ya, bukan sahaja dari segi pembuatan, malah dari segi pemasaran produk sampailah mereka ini dapat memasarkan bahan ataupun hasil produk mereka ke peringkat yang lebih luas. Program ini ialah untuk meningkatkan ekonomi supaya ada kepakaran yang berlatar belakang berbeza-beza. Yang datang hadir sini ada yang kontraktornya, ada yang orang biasa, ada orang yang baru nak berniaga. Bagi peserta, mereka bersyukur diberi peluang menyertai bengkel ini. So inilah peluang kami untuk mencari ilmu dan lepas ini kami akan berusaha lebihlah untuk memperkembangkan ilmu yang kami diberi pada hari ini untuk kami cari income selepas ni. Semoga kami akan menjadi usahawan. Program ini sangatlah membantu bagi para wanita yang kebiasaannya di rumah boleh menaja pendapatan sendiri, membantu keluarga dan sangat membantulah di masa-masa krisis macam ni. Gabungan NGO Selangor turut merancang mengadakan bengkel kemahiran seumpama ini dengan mensasarkan golongan wanita untuk menjana pendapatan. Istiadat pemakaman Duke of Edinburgh, Putera Philip akan berlangsung malam ini di St. George Chapel di Istana Windsor jam 3 petang waktu tempatan atau jam 10 malam waktu Malaysia. Ikuti kronologi yang disediakan. Difahamkan istiadat pengebumian itu telah diambil maklum sejak bertahun lamanya dengan kehadiran 800 tetamu. Bagaimanapun ekoran penularan pandemik COVID-19 serta perintah sekatan, jumlah itu terpaksa diturunkan kepada hanya 30 individu. Mereka yang terlibat hanyalah daripada keluarga Ratu Elizabeth dan Duke of Edinburgh, termasuk 3 kerabat dari Jerman. Putera Harry dilaporkan turut menghadiri upacara berkenaan dan ini adalah kali pertama Duke of Sussex itu kembali ke United Kingdom selepas secara rasmi meletakkan jawatan sebagai anggota kanan keluarga diraja Britain tahun lalu. Bagaimanapun, kehadiran putera itu tidak ditemani isterinya yang juga seorang pelakon, Meghan Markle, atas nasihat doktor. Ketika ini, Markle sedang hamil anak kedua pasangan berkenaan. Pengebumian Putera Philip juga akan berlandaskan tradisi ketenteraan dan sebenarnya dirancang sendiri oleh Duke of Edinburgh itu yang juga veteran tentera laut diraja ketika Perang Dunia Kedua. Upacara pengebumian akan disertai pasukan tentera, tentera laut dan tentera diraja, malah keranda mendiang juga akan dibawa menggunakan sebuah Land Rover yang diubah suai baginya sendiri. Hanya keluarga diraja dan keluarga Putera Philip saja yang akan menyertai upacara itu tanpa sebarang kehadiran tokoh politik termasuk Perdana Menteri Boris Johnson. Keseluruhan acara akan diadakan di sebalik tembok Istana Windsor dan orang ramai diminta tidak berkumpul di luar istana atau kediaman diraja lain untuk menunjukkan tanda hormat. Pada jam 2 petang waktu tempatan atau jam 9 malam ini, United Kingdom akan bertafakur seketika. Tempoh berkabung dilaporkan berakhir pada hari pengebumian. Namun, keluarga diraja akan terus berkabung selama 2 minggu. Setiap kali musim bunga, lanskap Taif yang terletak di barat Arab Saudi menyaksikan limpahan warna merah jambu dengan berkembang mekarnya bunga mawar. Setiap April, bunga-bunga ini dituai untuk dijadikan ekstrak minyak alami atau essential oil dan digunakan untuk membersihkan dinding Kaabah. Selain itu, minyak dan air mawar juga sinonim dengan dunia kecantikan dan kulineri. Musim menuai tahun ini jatuh pada bulan Ramadan. Pekerja di ladang bin Salman memetik puluhan ribu bunga setiap hari sebelum memulakan proses rebusan selama kira-kira setengah jam. Kemudian suhunya diturunkan dan mereka perlu menunggu antara 15 hingga 30 minit. Seterusnya, proses penyulingan dilakukan selama 8 jam.
Minyak yang terhasil daripada proses berkenaan dikeluarkan dan disimpan dalam bekas pelbagai saiz. Saiz paling kecil dijual pada harga sekitar $106. Terkenal dengan julukan City of Roses, kira-kira 300 juta bunga mawar berkembang setiap tahun di Taif. Terdapat lebih 800 ladang bunga di sini yang turut dibuka kepada pengunjung. Tarian Perang Tashir, tarian tradisi unik dan berbahaya di Taif, Arab Saudi, kami kongsikan bagi mengakhiri buletin didik. Saya Tarish Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.